Nabi kata dekat akhirat nanti kalian akan menyaksikan amalan-amalan yang kalian kerjakan dengan mata dan kepala kalian sendiri. Mana kita boleh tengok amalan tu seketul-seketul. Bentuknya macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Nanti kita akan tengok. Dia kata, ya ustaz ni betul ke tidak? Tak percaya, mati tengok. Cuba try mati, tengok amalan. Dah mati, betul ingat. Betul lah kata Ustaz Hanafi. Nampak seketul-seketul. Kan? Baik. Ketika berkumpul amalan-amalan ni kumpul, lalu amalan-amalan ini akan berbicara sesama. Dia kata, aku dulu, dia ni kerjakan aku dekat tempat ni. Dia ni dulu buat aku kat sini. Dia cerita. Tiba-tiba satu amalan ni dia berdiri, dia kata, ana afdalu minkum. Dia kata, aku lebih baik daripada kamu semua. Amalan-amalan lagi tercengang. Siapa yang berani-berani ni? Dia kata. Sekali toleh tengok name tag tulis sedekah. Nak begitu, sedekah ni dia adalah antara amalan yang paling afdal di antara amalan-amalan yang lain. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuni, lembaran sirahmu pahit getir, perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in dan seluruh yang mengikut ajaran Islam sampailah kepada datangnya hari agama nanti, insya-Allah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita hendak berkongsi cerita tentang satu amalan yang begitu lazim dengan kehidupan Rasulullah, iaitu amalan bersedekah. Okey, baik. Kita nak cerita betapa hebat amalan sedekah ni. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syurga mempunyai 8 tingkatan. Tingkatan Firdaus, Adnan, Naim, Khuldi, Maqamul Amin dan 8 tingkatan syurga itu. Allah meletakkan di dalam 8 tingkatan syurga itu ada pintu-pintu syurga yang akan dilalui. Ada orang yang melalui masuk ke syurga itu dengan pintu salat. Orang akan masuk ke dalam syurga melalui pintu amalan yang paling banyak amalan dilakukan. Ada orang yang melalui pintu salat kerana salatnya banyak. Ada orang yang memasuki syurga melalui pintu sedekah kerana sedekahnya yang begitu banyak. Orang kita ni akan melalui syurga dengan amalan kita. Ada orang, dia sembahyang biasa-biasa je. Sembahyang 5 waktu, datang masjid surau macam biasa. Kan kalau imam tu belum angkat takbir lagi, dia pun solat 2 rakaat macam biasa. Tapi dia punya sedekah begitu banyak. Akhirnya dia masuk syurga dengan pintu sedekah. Ada orang yang sedekah biasa-biasa je. Lalu tabung masjid, dia pun seluk poket. Tarik-tarik keluar warna merah. Alamak, dia kata. Alamak, bukannya alhamdulillah. Alamak, dia kata warna merah pula. Kan? Dia pun seluk-seluk lagi cari. Seluk jumpa warna biru. Alhamdulillah. Seluk belah kanan, seluk belah kiri. Tarik-tarik. Keluar yang shilling. Yang shilling tu yang dia masuk. Alhamdulillah. Sedekah jugalah kan. Mana sedekah tak berapa nak banyak sedekahnya. Kan? Tapi dia punya bakti dengan orang tua, subhanallah. Mak dia cakap kan, mak nak dah sampai nasi. Mak nak makan rupanya. Kan? Mak nak mi, datang dah minum, baru sebut mi. Betapa dahsyat bakti dia pada orang tua. Akhirnya masuk syurga dengan bakti pada orang tua. Ada orang yang bakti pada orang tua pun biasa-biasa, sedekah pun biasa-biasa, solat pun biasa-biasa. Tapi puasa tu dia 3 hari 3 malam tak berbuka puasa dia. Maknanya banyak puasa dia tu. Kan? Banyak sangat puasa. Masuk syurga dengan pintu puasa. Baik, hari ni kita nak cerita tentang amalan sedekah. Kerana dalam satu riwayat menceritakan ketika amalan-amalan ni dia duduk berhimpun
Nabi kata dekat akhirat nanti kalian akan menyaksikan amalan-amalan yang kalian kerjakan dengan mata dan kepala kalian sendiri. Mana kita boleh tengok amalan tu seketul-seketul. Bentuknya macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Nanti kita akan tengok. Dia kata, ya ustaz ni betul ke tidak? Tak percaya, mati tengok. Cuba try mati, tengok amalan. Dah mati, betul ingat. Betul lah kata Ustaz Hanafi. Nampak seketul-seketul. Kan? Baik. Ketika berkumpul amalan-amalan ni kumpul, lalu amalan-amalan ini akan berbicara sama. Dia kata, aku dulu, dia ni kerjakan aku dekat tempat ni. Dia ni dulu buat aku kat sini. Dia cerita. Tiba-tiba satu amalan ni dia berdiri, dia kata, ana afdalu minkum. Dia kata, aku lebih baik daripada kamu semua. Amalan-amalan lagi tercengang. Siapa yang berani-berani ni? Dia kata. Sekali tulis, tengok, name tag tulis, sedekah. Nak begitu, sedekah ni dia adalah antara amalan yang paling afdal di antara amalan-amalan yang lain. Orang yang dah mati masuk kubur, Allah sebut dalam Quran, orang yang dah mati dalam kubur, dia kata ke Allah, ya Allah, tolong bangkitkan kami kejap. Bangkitkan kejap. Allah kata, nak buat apa kau bangkit? Dah aku bagi hidup 60 tahun dah ke hidup. Dah aku bagi hidup dah 36 tahun. Dah aku bagi hidup dah 74 tahun. Dia kata, ya Allah, tolonglah ya Allah. Nak bangkit sekejap. Allah tak nak buat apa? Dia sebut, fa'asaddaqa. Fa'asaddaqa ni maksudnya, untuk aku bersedekah sekejap. Sebab sedekah ni benda yang sangat senang. Ambil sahaja nilaian yang ada di tangan ni, masuk saja di tabung masjid, sedekah. Dia tak perlu angkat takbir, dia tak perlu sujud, rukuk, ambil masa dekat 5 minit nak bersedekah, tak. Dia ambil je, letak di situ, terus jadi nilaian dia di akhirat nanti. Baik. Kita nak cerita dalam konteks pada hari ni, tu di antara cerita awal sedekah. Kita nak cerita hari ni, ketika ditanya kepada sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah sahabat yang menjadi mufti dalam kalangan para sahabat. Mufti ni makna orang yang dirujuk, ditanya untuk dia dapatkan hukum. Baik. Bila ditanya kepada Abdullah bin Abbas ni alim, orang yang alim. Dia kecil dulu, mak dia datang jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, ni anak aku, tolong doakan. Kan? Jadi Nabi pun mentahnikkan anak ini dengan Nabi baca satu doa, Allahumma faqih fiddin wa'allim ta'wil. Nabi tahnik anak tu sambil baca doa, ya Allah faqih fiddin, ya Allah fahamkan dia pada agama, wa'allim ta'wil, dan jadikan dia ni orang yang memahami tafsiran Quran. Jadi kata Abdullah ibn Abbas, berkat daripada Nabi SAW mendoakan aku itu, kata Abdullah bin Abbas, setiap ayat dalam Al-Quran, bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran, kesemuanya tafsirannya berada di dalam kepalaku. Berkat doa Nabi SAW. Amalkan doa ni. Allahumma faqih fiddin wa'allim ta'wil. Okey, baik. Ditanya kepada sahabat ni tadi, wahai Abdullah bin Abbas, siapakah orang yang paling banyak bersedekah? Siapa? Jadi kalau kita, bila orang tanya siapa yang banyak bersedekah, kita mungkin akan sebut Abdurrahman bin Auf. Banyak dia sedekah sebab dia ni orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, harta dia mencecah angka triliun ringgit. Kalau kita kira triliun yang ditinggalkan ketika dia mati. Pernah satu masa Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ni ketika bawa satu rombongan. Wafat dah Rasulullah, ketika itu kehidupan Sayyidatina Aisyah zaman tu ada. Rombongan dagang daripada Abdurrahman bin Auf datang masuk ke dalam kota Madinah dengan jumlah sebanyak 700 ekor unta yang penuh syarat dengan muatan. Sehingga kata sahabat, sehingga kota Madinah ketika itu berdebu kerana rombongan dagang daripada Abdurrahman bin Auf. Lalu Aisyah tanya, siapa punya pemilik rombongan dagang ni? Mudah-mudahan Allah berkati Abdurrahman bin Auf. Bila tahu, ni rombongan dagang Abdurrahman, mudah-mudahan Allah berkati rombongan dagang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dengar benda ni, dia kata, wahai ummul mukminin, ya ummul mukminin, bersaksilah demi Allah bahawa Sa'dan ketika ini 700 ekor unta ini berserta dengan syarat muatan ni semuanya aku berikan kepada Baitul Muslim dah kepada Baitul Mal. Aku berikan kepada Baitul Mal. Okey, baik.
Tapi Abdurrahman bin Auf tak disebut oleh Abdullah bin Abbas sebagai orang yang paling banyak bersedekah. Pernah satu masa Rasulullah nak menggerakkan satu rombongan. Rasulullah kata, wahai sekalian umat Islam, hari ini aku hendak menggerakkan kumpulan perang pergi ke satu daerah Tabuk. Jauh Tabuk ni. Jadi Nabi kata, berinfaklah kalian. Yang paling banyak berinfak ketika itu sahabat nama Abu Bakar. Dia bawa semua dinar dan dirham yang ada, semua dibawa. Lalu ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada ahli keluarga kamu? Dia kata, yang ku tinggalkan cumalah Allah dan Rasulnya. Mana bawa semua ni? Mana bawa semua, mana tak tinggal apa? Mana kita faham ni, hari ni keluar duit Aisina kan? Habis licin duit Aisina, dia keluar semua. Hantar pergi ke medan perang. Yang ada dalam tabung haji dia semua dia korek keluar, hantar pergi ke medan perang. Tetapi ketika itu, sehingga tahap itu sedekahnya. Ketika tanya pada Abdullah bin Abbas, dia tetap tidak kata lagi Abu Bakar orang banyak bersedekah. Sampai tahap tu. Lalu bila ditanya, kenapa kamu tak sebut sahabat-sahabat, sedangkan sahabat-sahabat ni orang yang banyak bersedekah? Kenapa sebut satu nama? Disebut orang yang paling banyak bersedekah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling pemurah. Tak sebut nama sahabat-sahabat lain. Sedang kalau kita tengok cerita sedekah tadi, dahsyat sedekah dia, kan? Kerana apa bila sebut begitu? Kerana kata Abdullah bin Abbas, kerana ketika sahabat-sahabat lain bersedekah, Abdurrahman bersedekah, Omar bersedekah, Osman bersedekah. Osman duit dia banyak sampai hari ni akaun atas nama Osman bin Affan masih lagi aktif sampai hari ni. Kita mati pukul 12:30. Orang dah pergi pejabat kereta dah. Nak tuntut pembagian kereta tu. Tapi Abdurrahman bin Auf meninggal 1400 tahun dah. Tapi akaun dia masih lagi hari ni aktif. Keluar duit, masuk duit, keluar duit, masuk duit. Berjuta-juta triliun tak terkira. Sampai dekat satu tempat, kalau kita pergi ke Madinah ada satu nama, Bi'run Usman. Pergi tengok. Pergi ke Madinah ada satu tempat nama Bi'run Usman, Telaga Osman. Diwakafkan oleh Osman. Tengok dibuat satu institusi hebat hasil daripada Osman bin Affan. Boleh pergi nanti naik teksi dekat Madinah tu, cakap dekat dia nak pergi Bi'run Osman. InsyaAllah jangan cakap bahasa Kelantan. Bi'run Semeh. Mampu tak faham dekat ujurah teksi tu. Bi'run Osman. Dia akan bawa tengok institusi, dia akan tulis sirah Osman, betapa hebat Osman. Tapi tetap tak disebut. Sebab apa? Sebab dia kata ketika sahabat bersedekah, sahabat dia keluarkan semua duit. Memang duit dia bagi. Tapi ketika itu Abu Bakar masih lagi ada tanah. Abu Bakar masih ada perniagaan yang boleh diusahakan. Jadi dia akan generate balik kekayaan itu dengan hasil yang begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekah, semua diberi. Pernah datang satu orang ke rumah Aisyah. Wahai Aisyah, aku diutus oleh Rasulullah untuk minta bantuan ke rumah ini. Apa kata Aisyah? Wallah, ma indana syai'un illal ma. Demi Allah, dalam rumah ni tak ada apa dah, kecuali air kosong je ada. Tinggal air kowe je. Tapi kowe pun tak adalah zaman tu. Dia kata, betul ke Ustaz ada kowe? Tak adalah maksud nak bagi tu. Cuma ada air kosong sahaja. Tahap sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cerita kisah yang pertama tentang bagaimana Rasulullah bersedekah. Pernah satu masa dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang daripada kalangan Arab hartawan. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiahkan kepada Nabi gerombolan binatang ghanam, binatang kambing-kambing yang memenuhi di antara dua bukit. Kalau setakat 10 ekor tak penuh bukit, dia penuh dalam bilik je. Kalau 100 ekor belum penuh di antara dua bukit, dipanggil itu lurah, ataupun dipanggil lembah. Di situ kata sahabat, pernah Rasulullah dihadiahkan dengan binatang-binatang yang memenuhi di antara dua bukit. Hadiah kepada Rasulullah diberi. Maknanya Rasulullah ni satu orang yang kaya. Kata Abdullah ibn Mubarak, satu orang mujtahid. Dia kata, orang yang kata Rasulullah ni orang miskin, dengar ni,
Dia kata orang yang sebut Rasulullah adalah orang yang miskin, dikhawatiri iman mereka tu. Mana dia kena mengaji betul-betul sirah ni. Sebab Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah seorang yang kaya raya, tetapi memilih untuk bersedekah ke semua kekayaan yang dimilikinya. Tidak pernah satu harta pun yang dimiliki oleh Rasulullah ketika waktu zuhur bertahan sampai asar, melainkan harta itu telah pun diinfakkan. Tidak pernah satu harta pun yang diperolehi oleh Rasulullah ketika asar bertahan sampai maghrib, akan Rasulullah sedekahkan. Pernah satu masa Rasulullah bersedekah sampai tahap ketika itu Aisyah kata, wahai Rasulullah, tak ada apa dah bersedekah. Nabi kata, beri saja apa yang ada. Aisyah pun keluarkan 2 biji tamar, bersedekah dengan nilai 2 biji tamar. Kita cerita tentang Rasulullah bersedekah ni. Rasulullah dihadiahkan dengan gerombolan kambing yang memenuhi di antara 2 bukit. Kemudian datang satu orang Arab Badui. Arab Badui. Dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini kamu punya kan Muhammad? Nabi kata, ya, ni aku punya. Apa kata Arab Badui? Sesungguhnya ianya harta yang sangat lumayan. Dia kata, wow, amazing. Dia kata, kan? Lebih kurang begitulah. Jadi bila Nabi kata, apakah ianya mengujarkan kamu? Dia kata, ya, harta yang sangat lumayan wahai Rasul. Ya, aku teruja. Nabi kata, sesungguhnya ketahuilah, hari ini aku hadiahkan, aku sedekahkan ke semua ini kepada kamu, ambil. Tuan bayang, kalau kambing yang memenuhi lembah di antara 2 bukit, berapa ekor? Setakat 100-200 ekor tak penuh kambing. Seekor kambing hari ni lebih kurang 800. Lebih kurang 800. Kalau yang gemuk sikit kan, saya XL mungkinlah 1000. Double XL mungkinlah 1003 ke 1005. Yang sihat-sihat ni, lingkungan itulah, bayangkan itu 1 ekor, kita kira kalau ada 1000 ekor. Kekayaan diberikan kepada orang Arab Badui ini sekelip mata, jadi bilioner terus. Dia pun balik ke kampung dia. Dia kata, ya ayyuhal qaum, wahai sekalian kaumku, aslimu. Dia kata, masuk Islam korang semua ni, masuk Islam. Fa inna Muhammadan qad a'ta malan lan yakhafu ahadunil faqrah. Nanti kalau korang masuk Islam, Muhammad akan bagi harta yang harta tu takkan pernah korang takut dengan kemiskinan. Kamu takkan takut dengan miskin bila dapat harta Muhammad. Kita tengok kat sini, kita rasa macam dia perlu Islam sebab ada benefit yang dia dapat lah. Dia bukan masuk Islam sebab betul-betul nak Islam. Dia sebab nak duit lah dia masuk Islam. Kata sahabat Anas ibn Malik, orang yang sebut begitu, dia tak faham cara Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah 2 dalam 1. Dia kata, setelah aku perhati orang yang perlu Islam lepas dapat duit pada Nabi ni, setelah aku perhatikan, sebenarnya mereka ni setelah memperoleh harta daripada Rasulullah, mereka akan selalu mendampingi Nabi. Bila mereka mendampingi Nabi, mereka mengetahui akhlak Nabi. Bila mereka mengetahui akhlak Nabi, mereka mencintai Islam lebih daripada dunia dan seisinya. Nampak? Dia 2 in 1. Macam Nescafe kan, 3 in 1. Lebih kurang. Baik. Cara Rasulullah bersedekah akhirnya membawa orang kepada Islam. Orang tu akhirnya menyayangi Islam lebih daripada dunia dan seisinya. Betul, hari ni kita jangan simply kita nak buat satu keputusan. Dia tu masuk Islam sebab nak dapat duit zakat. Dia tu masuk Islam sebab nak kahwin. Dia tu Islam sebab ada keuntungan. Jangan. Kerana Rasulullah pernah mencontohkan begini, akhirnya orang tu bila kenal Islam, dia jadi turning point, setidaknya menyelamatkan dia daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama tentang sedekah Rasulullah. Kisah yang kedua yang saya nak cerita hari ini tentang sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah satu masa Rasulullah didatangi oleh satu kumpulan utusan yang membawa gerombolan sehingga dilonggokkan harta itu, emas dan dinar dilonggok. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. 1 dinar 1 dinar sama dengan 4.25 gram. 1 gram bersamaan 240 ringgit.
RM45, 250, lebih kurang 1 gram. Bermakna kalau 1 dinar ada 4 gram, 4.25 gram. 1 dinar lebih kurang 1,000, lebih sikit. 1 dinar hari ni 2021. Hari ni. Dia 1 dinar tu besar mana? Besar ni lebih kurang. Kalau kita bentukkan dia lebih kurang besar ni. Bayangkan Rasulullah dilonggokkan emas-emas dan dinar-dinar yang begitu banyak, dilonggok sehingga Nabi menggenggam emas-emas itu, lalu Nabi beri kepada sahabat. Nah, berapa nilai segenggam emas? Juta. Siapa dekat sini yang ada segenggam emas? Boleh direct PM saya dekat sini. InsyaAllah kita boleh tengok buat kira-kira kan, nak muamalah. Baik, InsyaAllah. Baik, sebut di sini Rasulullah didatangi oleh satu utusan daripada negara Bahrain. Pernah dengar negara Bahrain? Bahrain lah hari ni, Bahrain. Negara yang kaya dengan emas, kaya dengan gas, petroleum dan sebagainya, minyak. Jadi dia memang negara yang kaya. Daripada zaman Rasulullah lagi dah kaya dah. Bukan hari ni je. Baik. Dia datang bawa harta yang begitu banyak, datang jumpa Nabi. Bila datang kat Nabi, dia datang kat rumah ni. Dia kata, wahai Rasulullah, ada hadiah. Rasulullah diberi hadiah. Rasulullah tidak menerima sedekah. Khususiat seorang Nabi dan Rasul, dia tak boleh menerima sedekah. Pengkhususan Nabi dan Rasul, dia tak boleh terima sedekah. Rasulullah hanya menerima hadiah. Kalau Rasulullah terima sedekah, Rasulullah ambil bagi orang. Rasulullah tak akan guna benda-benda sedekah ni. Ataupun Nabi akan sebut, aku Rasul tidak akan menerima sedekah. Khususiat Nabi dan Rasul, diberi hadiah. Wahai Muhammad, ni hadiah. Dilonggok. Nabi kata, longgokkan harta itu dalam masjidku. Nanti aku akan selesaikan urusan. Nabi keluar daripada rumah menuju ke mihrab tu. Kalau kita pergi tengok lingkungan jarak itu, longgok reta jarak tu. Tak tahu berapa nilai, berjuta, berbilion. Kata sahabat ketika Nabi keluar pada rumah, tuju ke Nabi punya tempat imam. Wallahi, Rasulullah tidak menoleh sedikit pun melihat kepada harta yang dilonggokkan. Punya tak teringin. Kita bukan kata tak teringin, tengah semayang pun teringin. Tengah angkat takbir, Allahu Akbar. Kalaulah aku ni jadi orang kaya, dia kata. Tiba-tiba terlupa, ni rakaat ke berapa dah ni kan? Itu masalah kita kan? Itu masalah kita. Okey, baik. Rasulullah punya tak teringin dengan harta ni. Punya tak teringin. Selesai saja Rasulullah solat, berzikir, kemudian Rasulullah duduk di antara harta tadi. Rasulullah pun pegang secekak emas demi secekak, segenggam demi secekak. Siapa yang lalu Rasulullah bagi, nah ni untuk kamu, ambil lagi. Nah ni untuk kamu, ambil lagi. Nah ni untuk kamu. Tu dia. Sehinggalah kata sahabat Rasulullah tidak bangkit, sehingga tidak terbaki walaupun 1 dirham pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata dinar, dirham pun tak tinggal. Semuanya diberikan kepada orang-orang Islam yang ada di sekitar ketika itu. Subhanallah. Ni cara Rasulullah bersedekah. Sebab tu bila tanya siapa orang paling banyak bersedekah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling pemurah, yang paling banyak bersedekah. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga dan kisah yang terakhir untuk edisi kali ini. Bagaimana Rasulullah bersedekah? Baik. Dalam satu perperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah perperangan yang begitu besar. Kita maklum perang Badar. Ya, perang Badar ni besar. 300 lawan 313 lawan dengan 1000. Besar perang ni. Tetapi nak kata Hunain ni besar, dia rombongan tentera yang menyertai. Orang Islam menyertai rombongan Hunain dengan jumlah 30,000 orang. Ramai 30,000 orang ni. Menentang tentera musyrikin. Hadirin yang dimuliakan Allah, nampak? Okey, baik. Nak cerita dekat sini semua. Ketika dalam peperangan Hunain, Rasulullah memenangi peperangan itu dan memperoleh harta yang begitu banyak. Sebab Arab ni, kalau dia nak bagi semangat dia berperang, dia akan buat apa? Dia akan bawa reta banyak-banyak. Dia bawa reta-reta yang dia ada, lalu dia akan perang sungguh-sungguh. Sebab dia kata, kalau aku kalah, harta aku tadi hilang. Dia akan bawa benda-benda yang dia sayang. Dia akan bawa anak isteri dia, dia akan bawa reta-reta dia, dia akan bawa geran-geran tanah dia, dia akan bawa dia punya syarikat, dia punya sertifikat. Ni syarikat aku. Nak bagi dia semangat untuk perang. Akhirnya Allah takdirkan kemenangan berpihak kepada Rasulullah. Jadi ghanimah ni, harta rampasan perang ni dia jadi banyak sangat. Sampai ada dalam kalangan sahabat yang memperoleh 100 ekor unta seorang. Banyak tu 100 ekor unta. Satu unta
100 ekor unta, hari ni nilaian dia lebih kurang 1.3 juta. Lingkungan hari ni kalau 100 ekor unta, lebih kurang 1.3 juta ataupun 1.5. Lingkungan itulah harga 100 ekor unta hari ni. Bayangkan, balik-balik berperang jadi bilioner. Tak seronok pergi berperang, kan? Baik. Jadi ketika sahabat ni pulih hati, tiba-tiba ada beberapa orang lagi dalam kalangan orang Arab yang bersama Rasulullah, Arab Badui, dia follow rapat Rasulullah. Dia cucuk belakang. Rasulullah belok kona lap, dia pun kona juga. Naik kuda tu kan, naik unta. Rasulullah kona ke sana, dia pun kona juga. Follow dekat ni. Nabi pun toleh ke belakang. Nabi sedar orang yang follow dekat Nabi ni, ikut belakang Nabi ni, mereka ni orang yang memperoleh ghanimah yang tak cukup banyak berbanding orang lain. Jadi Nabi toleh, Nabi kata, apakah kalian takut kalau aku ni jadi orang yang bakhil dengan kalian? Mana Nabi kata, kamu takut aku tak bagi reta ke? Kamu takut aku simpan reta ni? Nabi kata, wallah, kalaulah kita memiliki harta rampasan unta-unta yang nilaian banyaknya sebanyak pohon-pohon di negeri Tihamah, nescaya semua aku berikan kepada kalian. Aku tak ambil satu pun. Sampai tahap tu, nak kata pohon-pohon ni berapa banyak pokok ada negara tu, Nabi kata kalau bagi banyak tu pun semua akan ku bedak-bedakkan. Kau jangan takut, ku bagi. Sehingga tahap itu sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi conclusion yang kita nak simpulkan di sini, sedekah adalah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal walaupun satu hari. Bersungguh-sungguh sedekah selama mana masih lagi hayat di kandung badan. Kerana telah mati nanti, tamat dah ruang kita nak bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah kita duduk dalam bulan Ramadan ni, bulan yang digandakan setiap amalan. Alangkah rugi dan ruginya kalau kita dengar cerita tentang sedekah, ada ruang untuk kita bersedekah, tapi kita tinggal, tak pandang, kita takut peluang untuk kita bersedekah tu, itulah peluang terakhir kita nak sedekah. Lepas tu tak ada dah. Allah jemput kita mati. Kita akan tepuk dahi bila mati itu besok. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next video. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe serta sharekan channel ini. Mudah-mudahan menjadi saham kebaikan untuk kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.